Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua ya. Terima kasih kerana masuk kelas awal ataupun tepat pada masa ya. Cikgu sangat menghargainya. Okey, minta maaf juga sebab kelas dimulakan lambat lah. Jadi perlukan masa sikit untuk tarik nafas. Kalau Cihin ada, dia boleh sebagai saksi saya lah. Cikgu pun dah bercakap sejam lebih sebenarnya tadi. Tapi kita sambung ya sekarang untuk biologi bab yang ke-11 ya, pewarisan. Pewarisan ya. Okey, jadi anda sediakan buku teks sebelum? Tengok muka surat yang ke-243. 243. Murid-murid, okey, sekarang selepas kita dah belajar secara banyak kali, dah 2-3 kelas kita buat dah ya. Tak boleh lagi kamu cakap tak tahu lagi macam mana buat ataupun tulis, malahan lukis tulis dan lukis gambar raja skema genetik. Itu memang perlu wajib tahu untuk bab ini menurut kepada hukum Mendel satu khususnya, bagaimanakah satu ciri boleh diturunkan ke bawah ataupun ke generasi yang akan datang. Jadi itu satu dah settle. Jadi sekarang kita fokus pada bahagian lain pula ya, bahagian lain pula hari ini. Okey, kita sambung kepada sekali lagi apa panggil itu penyakit-penyakit yang berkait dengan bilangan kromosom yang tidak lengkap ataupun berlebihan. Cikgu apa maksud dia? Okey. Cikgu ulangkan semula sedikit. Benda ini sebenarnya sudah sebut ya sebelum ni, tapi cikgu nak sebut sekali lagi juga. Manusia mempunyai 46 kromosom, mempunyai 46 kromosom dan ditunjukkan dalam gambar raja muka surat 242 ya. 242 kariotip manusia ini. Okey, untuk lelaki, untuk lelaki kromosom set yang ke-23. Ke-23 adalah tidak homologous. Tidak homologous maksud dia panjang dan pendek. Untuk yang perempuan, set kromosom yang ke-23 adalah homologous. Sama panjang dan locus untuk sentroma pun samalah. Tadi untuk yang sekarang kita tengok dalam gambar raja, okey panjang dia sama. Okey, homologous dulu. Jadi kita sedar kadang-kadang berlakulah mutasi kromosom. Antara mutasi kromosom adalah di mana bila jumlah bilangan kromosom bukan 46. Bukan 46. Ada yang kadang-kadang berlebihan satu, kadang-kadang ada yang berkurangan satu. Kalau cikgu bagi kariotip untuk seorang pesakit, sebenarnya kalau nak kata pesakit pun tak boleh tau. Sebab kita berada di satu dunia di mana satu pihak dia nak kita mengiktiraf, mengiktiraf orang yang ada kromosom lebih ini, terima kehadiran dia seperti kehadiran orang yang normal. Kita tak patut prejudis pada mereka. Ya juga, betul juga. Okey. Jadi nak kata sakit tak juga, dia hanya ada lebih kromosom, dia hidup macam orang biasa juga. Jadi kadang-kadang cikgu sebut pesakit pun cikgu pun tak tahu nak gantikan istilah pesakit, sindrom Down pesakit itu dengan perkataan apa. Dia sebenarnya tak ada, masih lagi didebatkan di peringkat sama ada antarabangsa ke ataupun di peringkat antara NGO dengan pihak perubatan. Okey. Jadi untuk orang yang ada sindrom Down ni, kita tahu dia ada extra kromosom pada kromosom ke-21. Kita pun tahu dah. Jadi bagaimanakah yang menyebabkan ada lebih satu kromosom itu? Sindrom Turner ini pula, cikgu pun dah sebut, kurang satu kromosom, seks kromosom, kurang satu kromosom X khususnya pada set ke-23. Kalau anda tengok buka surat 244 dia, dan sindrom Klinefelter ada ekstra. Cikgu nak sebut sekali lagi, ya. Tengok dalam gambar raja pada skrin kamu sekarang. Cikgu bukan skrin sekarang, ya. Okey? Jadi, satu punca yang menyebabkan di mana jumlah bilangan kromosom dalam sel lebih ke kurang, lebih atau kurang, adalah disebabkan oleh fenomena yang kita bernamakan sebagai tak
disjungsi. Disjungsi. Kalau kamu tengok pada muka surat buku anda, di atasnya tak disjungsi Buka surat 243, cikgu dah pernah suruh anda bulatkan tak disjungsi. Cikgu susah nak hafal lah. Perlu. Memang perlu hafal. Okay, English non-disjunction, tak disjungsi. Dia berlaku sebabnya ketika dia ada dua situasi ini Kalau kamu tengok gambar raja ke depan, murid-murid tengok gambar raja pada skrin anda sekarang, kiri dan kanan. Contohnya, ketika meiosis 1, sebelah kiri, meiosis 1. Tak dijungsi berlaku ketika meiosis 1 anafasa 1. Maka, dia akan menyebabkan jumlah kromosom gamet yang dihasilkan sama ada berlebihan atau berkurangan 1. Berlebihan 1 atau berkurangan 1. Kalau dia berlaku pada anafasa 1. Kalau dia berlaku pada anafasa 2 ketika meiosis 2, tengok pada skrin yang sebelah kanan pula ketika meiosis 2. Dia juga akan menghasilkan gamet yang ada ekstra, lebihan 1 kromosom ataupun kurang. Tapi untuk satu belah lagi dia akan menghasilkannya. Siap itu kita abaikan dulu. Maksud dia sekarang, kalau perpisahan kromosom homologous tidak lengkap. Perpisahan kromosom homologous adalah tidak lengkap ketika anafasa 1 dan perpisahan kromatik kembar tidak lengkap ketika anafasa 2. Itulah yang akan menyebabkan gamet yang dihasilkan mempunyai bilangan kromosom yang kurang ataupun lebih, bergantung kepada gambar raja yang adalah. Kamu perlu faham dan lukiskan. Kalau masa depan dia bagi gambar raja, kamu perlu lukiskan. Jadi kalau gamet yang ada lebih satu kromosom, dia bercantum ataupun bersenyawa dengan satu lagi gamet yang normal. Maka individu yang dihasilkan akan lebih ada satu ekstra kromosom. Jadi kalau macam tu, itulah kita panggil adalah penyakit genetik. Okey. Jadi cikgu pun tak nak buang masa untuk bahagian ini Cikgu nak kamu sedar bahawa istilah tak disjungsi ini, muka surat 243 ini akan menjadi penerangan. Kamu perlu terangkan sekali lagi apa itu penerangan. Kalau kamu tak tahu, cikgu pun pernah sebut dah sebelum ini. Kalau kamu belum buatkan sekarang. Gariskan kegagalan kromosom homolog. Cikgu sentiasa sebut homologous kan. Homolog berpisah. Bulatkan kegagalan kromosom homolog berpisah ketika anafasa 1 ataupun kromatik kembar gagal terpisah. Okey, dia ada situasi di situ. Kamu perlu tahu ini akan menyebabkan sama ada gamet mempunyai kromosom kurang ataupun lebih satu kromosom. Ialah lebih ataupun kurang satu kromosom. Kita sambung sekarang. Jadi pewarisan manusia, kita sekarang sambung pewarisan manusia ini. Dah pergi bahagian yang ketiga ni monohibrid dah, dihibrid dah. Pewarisan manusia sebelum kita pergi ke penyakit Jadi pewarisan manusia ini anda perlu faham, masih kita mematuhi kepada hukum Mendel 1 Hukum Mendel 1, tapi mungkin ada sedikit pengubahsuaian saja. Seperti kumpulan darah ABO. Kumpulan darah ABO, pengubahsuaian dia rujuk kepada apa? Kalau Mendel, dia rujuk setiap ciri ada sepasang alel. Itu betul sama. Tapi pilihan untuk alel dalam Mendel biasanya dua saja. Satu dominan, satu resesif. Tapi untuk kumpulan darah ABO, kita ada A, kita ada B dan kita ada O. Kita biasa guna I rujuk kepada alel pada lokus dalam kromosom tersebut yang menentukan kumpulan darah. Jadi kamu boleh tengok IA, IBO pada peringkat yang kedua lah. Merupakan satu contoh bagi alel berbilang. Alel berbilang. Okey? Sebab dia ada dua. Dia terdiri daripada 3 alel yang berlainan pada satu lokus IA, IB dan IO. Jadi IA dan IB
ketika mereka wujud bersama, IA dan IB, ketika mereka wujud bersama, kumpulan darah dia adalah kita panggil kumpulan darah A dan kumpulan darah B. Tapi kita tak boleh kata asingkan. Kita panggil kumpulan darah AB. Jadi inilah kita panggil situasi co-dominant. Masing-masing pun dominant. Tak ada satu yang ditutup, masing-masing menonjol. Okey? Tapi biasanya kumpulan darah ini juga ABO dia lebih letak dalam konsep multiple allele, allele yang banyak, multiple allele. Tapi yang penting A dan B ini masing-masing pun dominant, kita panggil co-dominant. Okey? Jadi apa lagi yang kamu perlu tahu untuk bahagian ini? Murid-murid. Okey, murid-murid, cikgu dah sebut sebelum ini, kamu perlu tahu pewarisan dia dan buatkan raja skema genetik. Kita pun dah terangkan sebelum ini. Tengok pada video sebelum ni, record untuk kelas sebelum ni. Ya. Jadi tengok pada muka surat 245, fenotip A ni ada dua genotip ya. Tulis kat atas itu, tulis kat atas genotip IAIA itu tulis homozygot. IAIO kamu tulis heterozygot. Okey, heterozygot supaya anda tahu bahawa fenotip A ini boleh disebabkan homozygot A ataupun heterozygot. Okey? Jadi cikgu pun dah terangkan penyelesaian untuk isu ni. Seorang lelaki yang mempunyai kumpulan darah A berkahwin dengan seorang perempuan yang mempunyai kumpulan darah B. Terangkan kemungkinan pasangan itu mendapat anak yang mempunyai kumpulan darah O. Ini pun cikgu dah terangkan. Okey, tengok balik semula. Cikgu, jadi dalam SPM, apa yang saya perlu tulis sebenarnya? Bukan tulis Cikgu akan gunakan istilah tulis dan lukis. Lukis ia ini. Kita panggil sekali lagi gambar raja skema genetik. Jadi kamu perlu tunjukkan bagaimanakah ayah yang A dan B membentuk anak yang O. Yang kegagalan untuk gambar raja ini satu je yang dia silap lah, bagi cikgu silap ya. Dia tidak menulis fenotip. Kalau anda boleh tulis kat situ fenotip, tulis istilah fenotip A, fenotip B, lagi baik. Okey? Dia sedikit kekurangan di situlah. Sebab fenotip itu dia bukan rujuk kepada bapa dan ibu. Kalau bapa dan ibu itu dia lebih kepada jantina, pun perlu tulis jantina. Fenotip jantina lelaki, jantina perempuan. Fenotip A, fenotip darah B. Ini yang dia kurang dalam gambar raja ini. Jadi murid-murid faham ke tak? Siapa tak boleh ikut? Siapa tak boleh ikut? Cikgu nak tanya juga tengok semua bangun ke tak? Simi faham ke tak Simi? Simi? Buat betul Simi? Okey. Faham ya? Faham apa? Okey, tak apa. Cikgu tak cakap soalan pun kan. Jadi tak apa. Dia dah faham katanya. Jadi kita perlu gunakan raja skema genetik untuk terangkan kita punya pewarisan kumpulan darah. Dia di sini tulis tidak mengikut hukum Mendel sebab kalau untuk Mendel setiap gene mempunyai dua allele sebagai pilihan kan. Tapi kita ada tiga. Cikgu pun dah sebut dah. Jadi sekarang kita akan pergi ke soalan yang cikgu tertangguh juga semalam, iaitu faktor research. Okey, faktor research. Ya, sekali lagi kepada mereka yang tidak faham dengan ini, anda boleh pergi ke website ini sekali lagi. Cikgu perlu minta kamu main juga game itu sekali lagi. Okey, kalau anda ingat, okey, cikgu akan bagi link itu ya. Jadi perlu buat ini ya, sebab benda ini soalan yang sangat lazim sekarang. Okey, blood typing ini cikgu akan bagi kamu link ini sekalian sekarang. Jap. Dia dah upgrade sikit, cikgu pun tak perasan sebelum ni. Okey. Jadi dia sekarang dah ada upgrade di sini ya benda ini. Jadi perlu anda main ya. Jadi kalau kamu
tak pernah main game ni, cikgu dah bagi link. Dan sila mainkan dia lepas ini ya, main game ini. Bukan mainkan pesakit itu, jangan salah faham ya. Jadi, kenapa anda perlu belajar benda ini ya? Sebab, ya, walaupun kamu A, andai kata kamu darah kumpulan A. Okay, A ya. Kamu touch wood dulu, cikgu cakap contoh ya, touch wood, kamu accident. Kena langgar kereta ya, langgar kereta. Okey. Jadi kamu darah A, kamu langgar kereta. Kamu memerlukan sumbangan darah daripada orang lain. Ya, ada orang yang sumbang darah A. Tapi kenapa darah dia masuk ke dalam badan kamu, kamu boleh timbul maksudnya rintangannya ketidakselesaan kepada darah dia. Malahan menyebabkan aglutinasi darah sebab mungkin kamu adalah A negatif. Cikgu ulang ya. A negatif. Cikgu, apa sebab tiba-tiba negatif keluar? Negatif. Malahan yang penderma darah itu ialah A positif. Penderma darah itu ialah A positif. Ini isu dia. Maksud dia A, tapi sebab kamu negatif, dia positif. Positif bermaksud dia ada satu antigen lebih. Antigen di bawah faktor research ini. Antigen lebih. Jadi kalau darah dia masuk ke dalam badan kamu membawa antigen lebih RH ini, research ini, badan kamu akan dirangsangkan untuk menghasilkan antibody. Okey, menghasilkan antibody dan menggumpalkan darah dia. Okey, membuatkan tindak balas pengaglutinan. Okey, aglutinasi ya, pengaglutinan. Maksudnya kamu dah kurang darah, sekarang kamu perlu buatkan tindak balas secara kamu tanpa sedar, tindak balas dalam badan kamu untuk hapuskan darah yang didermakan masuk. Walaupun dia A, kamu A. Jadi apa itu A dan B ni? Bukan A dan B pula. Apa itu positif dan negatif ni? Jadi dengar ya. Selain daripada antigen A dan antigen B, ya. Kamu boleh bayangkan macam ni ya murid-murid. Untuk darah A, kalau anda tak boleh nak faham juga apa itu antigen, kamu tengok muka surat 245 ini, kamu boleh tulis lukis kat situ tepi itu darah A itu bermaksud ya darah A. Kalau darah A, kamu boleh bayangkan di luar, di dia punya kulit ada antigen A. Kamu boleh tulis A macam tu. Senang je, senang. Dia bukan durian aja, aku tulis A di situ A. Untuk B pula ada B. Ada antigen B. Okey? Untuk AB pula, AB dia ada A, dia ada AB. Ada A, ada B. Ada antigen A dan antigen B. Cikgu, sebenarnya antigen itu biasanya dia gunakan dalam bentuk segitiga, segi empat dan bentuk-bentuk segi lain. Tapi cikgu nak bagi tahu kamu sekarang, antigen itu sebenarnya bentuk dia boleh kata bentuk yang lain. Tapi yang penting AB itu ada antigen A dan antigen B. O inti kosong. Okey, dia maksudnya dia tak ada, dia kosong. Itu pasal darah O merupakan penderma universal sebab dia masuk ke dalam darah mana-mana penerima, English kita panggil recipient, mana-mana penerima, dia tidak akan merangsangkan badan penerima itu untuk membuat tindak balas kita panggil keimunan untuk menghasilkan antibody. Dia sebab dia tak ada antigen, dia masuk badan terima macam itu saja, tanpa tindak balas keimunan. Badan kamu tak akan kata dirangsangkan untuk hasilkan antibody sebab dia tak ada antigen di situ. Sama dengan research positif negatif ini, dia ada satu antigen tambahan kita panggil antigen D yang kita namakan sebagai research. Jadi cikgu, kita perlu hafalkan antigen D ni tak? Kita perlu hafalkan research RH. Jadi sel darah merah individu yang mengandungi research positif, mempunyai research kita panggil research positif. Bayangkan darah itu, maksudnya kalau darah research positif, dia ada positif. Kalau A positif, maksudnya dia ada antigen A, ada antigen positif. Okey? Jadi, kalau darah orang itu, yang penerima tadi cikgu cakap, ialah A negatif.
Okey, A dan A menyebabkan sel darah putih penerima darah A itu, A dan A akan anggapkan sebagai sel darah merah badan penerima itu. Okey, sel darah putih anggapkan A itu maksudnya sama. Tetapi yang menjadi isu sekarang, kalau tengok kalau darah A positif ini masuk dalam badan, sebab positif ini tak ada ya. Dia tak ada. Jadi apabila dia masuk dalam darah penerima, sel darah putih akan tahu ini bukan milik kepada badan dia. Jadi di situlah dia akan menyebabkan badan itu untuk membuat tindak balas. Okey, untuk menghapuskannya. Jadi individu yang tidak mempunyai faktor research dikenali sebagai research negatif. Okey. Jadi ini yang cerita yang tak lengkap di mana Cikgu sebut semalam tapi tak lengkap ya. Tapi hari ini lengkapkan dah. Bagaimanakah bapa yang positif dengan mak yang research negatif boleh menghasilkan ataupun melahirkan anak yang research positif? Bagaimana? Jadi ada dua situasi yang kamu perlu buat di sini. Okey, lukiskan satu garis di tengah-tengah, murid-murid. Lukiskan satu garis di tengah-tengah. Okey. Kalau bapa dia ialah homozigot dominant. Okey. Ini homozigot lah. Kalau kamu tengok situasi satu bapa dia, sekali lagi bapa dia ialah homozigot. Homozigot. Maka semua tuliskan homozigot research positif, bulatkan semua anak adalah research positif. Itu pasal sekali lagi kepada bakal ibu bapa, kamulah ni belum kahwin tapi kamu bersedia nak kahwin, betul kan? Khususnya untuk perempuan. Perlu cek darah kamu dulu. Darah kamu, okey, kamu cek darah, memang dia akan keluar A, B, O dan positif negatif. Biasanya orang tak perasan. Sekarang kamu perlu perasan. Kalau kamu darah negatif, research negatif, di situlah kamu perlu buat kerja tambahan. Contoh Fatin kita ambil Fatin. Fatin ada kan Fatin? Fatin ada Fatin? Okey ada. Contoh. Okey, contoh ya. Kalau anda ialah negatif. Okey, bagus. Terima kasih. Jadi kalau kamu negatif, kamu kahwin dengan lelaki yang darah dia tak kira A, B ke O, tapi sekarang research positif. Jadi perlu anda ambil kisah ke tak? Perlu ke tidak? Coming, perlu ke tidak? Perlu ke tak kamu ambil kisah? Kamu negatif kan? Kamu tengok suami kamu positif. Jadi perlu ke tak kamu ambil kisah? Perlu loh. Mungkin anak pertama kamu lepas pandang tak apa. Okey, terlepas pandang tak apa. Biasanya sebab kamu lahirkan anak, doktor akan minta darah kamu sebab mana tahu nanti ketika lahirkan anak kamu kehilangan darah yang banyak. Jadi mereka akan minta punya darah itu. Jadi mungkin kamu jenis yang tak peka. Jadi sekarang cikgu bagi tahu kamu. Perlu mula peka sekarang. Kalau lelaki sekarang yang positif, kamu darah positif, masa kahwin, settlekan semua soalan yang terbaik. Tanyakan isteri siap-siap dia darah macam mana. Okey, dia darah positif ke negatif? Dia okey, jadi kejap ya. Sorry ya, Ana panggil tadi kejap. Jadi sekarang murid-murid, kalau anda sambung, kalau kamu tengok balik kat sini, ya. Kalau anak research positif untuk yang pertama, okey, tak ada masalah. Tetapi untuk anak yang kedua, kalau masih research positif, kalau kita tak peka, maka kita boleh menyebabkan anak kita macam mana? Cikgu, mati loh. Bukan mati. Jangan terus sentiasa cakap mati. Cikgu akan tanya, apakah keadaan yang akan berlaku pada anak kedua? Kalau anak itu adalah research positif juga. Apa akan berlaku? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Kalau ibu yang darah research negatif mengandung anak pertama research positif, okey, tak ada masalah. Maka apakah yang akan berlaku kalau kandungan kedua, anak kedua itu pun research positif? Apa yang akan berlaku pada anak dia? Siapa nak jawab?
Apa kata cikgu serahkan soalan ini kepada Kok Siang? Kok Siang, boleh jawab tak Kok Siang? Yang anak tu dia punya reason dengan ibu dia tak sama. Jadi dua-duanya akan berlanggar dan akhirnya menyebabkan mungkin kandungan tu rosak ataupun kita panggil mati. Mati dan rosak dua kan. Jadi kamu semua jawapan tadi itu salah sebenarnya. Bukan, tak ada istilah sains yang cikgu cuba nak dengar tadi. Jadi sepatutnya kamu cakap, okey, disebabkan anak yang kedua masih research positif, mempunyai antigen, okey, untuk research tersebut, maka boleh menyebabkan ibu menghasilkan lebih banyak antibody sekarang sebab lebih banyak kali kedua lebih banyak antibody, dan antibody itu akan meresap ke dalam fetus ataupun kamu nak kata bayi pun boleh meresap ke dalam fetus, menyebabkan darah merah ataupun darah dalam kandungan tergumpal ataupun teraglutinan, mengalami aglutinasi lah. Ini akan menyebabkan fetus kurangkan lebih darah. Kok Siang? Kurang. Jadi apa nama dia? Anemia. Faham ke tak? Anemia yang teruk. Okey? Anemia yang teruk. Dan kamu tak boleh kata mati. Kurangkan darah maksudnya kurang oksigen yang akan bergerak dalam anak itu. Mungkin otak dia akan terencat. Otak anak itu maksudnya dia lahir, dia otak terencat, maksudnya boleh kata rendah IQ lah. Cikgu pun tak nak kata hina kan. Jadi rendah IQ sebab otak dia tak cukup oksigen. Okey? Mungkin kamu nak kata mati je lah. Jadi cikgu nak cakap kenapa dia boleh mati? Kurang oksigen, kurang darah. Okey? Kamu perlu sebut benda macam ni. Jadi perlu anda perlu faham, dan untuk gambar rajak ini kamu nampak bahawa alel dia ditulis dengan huruf RH. Dia tak tulis dalam huruf besar R ke huruf kecil R ya, tidak ya. Dia guna RH positif, RH negatif. Okey? Siapa ada soalan? Jadi cikgu, kalau dalam exam, dia tak bagi saya huruf ataupun simbol untuk alel. Kalau saya tulis R besar, R kecil, boleh terima ke tak? Cikgu akan cakap, research sebabnya dalam buku dia tak nyatakan RH. Dia mengharapkan kamu akan gunakan semula simbol yang sama. Seperti yang darah IA, IB dan IO. Jangan cari pasal. Boleh faham ke tak? Murid-murid? Boleh. Okey ya, sambung ya. Jadi cikgu sambung sekarang. Okey, terima kasih ya Nadia Farisha masuk juga kelas. Sekarang kita akan pergi kepada penyakit thalassemia. Cikgu, apa itu penyakit thalassemia itu? Macam pernah dengar saja. Untuk Cina, thalassemia ini kita panggil Dizhonghai Pingxue. Sejenis penyakit yang menyebabkan oksigen tak dapat dibawa oleh sel darah merah. Jadi penyakit thalassemia ialah penyakit pewarisan. Sebabnya penting. Kenapa penting? Murid-murid, tengok di sini. Okey? Apanya yang berlaku di sini? Penyakit thalassemia ialah penyakit pewarisan. Thalassemia berlaku disebabkan oleh mutasi jin yang berlaku pada autosom. Cikgu, apa itu autosom? Kromosom selain daripada seks kromosom, kita panggil dia autosom. Kromosom 1 hingga 44 kita panggil autosom, okey, ataupun set 1 hingga set 22. Jadi dia pada kromosom ke-11 ataupun 16, okey, dia menyebabkan, cikgu nak kamu garis ya. Cikgu guna merah sekarang, tengok muka surat 246. Gariskan pembentukan hemoglobin yang abnormal. Gariskan kekurangan bilangan hemoglobin. Jadi, pesakit
thalassemia ini akan mempunyai saiz darah merah yang lebih kecil dan orang itu akan nampak lebih pucat. Dengar ya, dengar habis cerita dia dulu. Macam ni lah. Kalau satu orang itu, kita dah belajar hukum Mendel ya. Maksudnya kalau setiap penyakit ini thalassemia ditentukan oleh dua alel. Okey, dua ya. Kalau kamu ada satu alel thalassemia, kamu tak akan mati dah. Tetapi kamu akan alami anemia. Anemia maksudnya pucat. Kamu akan rasa lemah sebab kekurangan hemoglobin ataupun hemoglobin kamu cacat, tak boleh bawa oksigen. Kalau kamu punya genetik bawa satu alel thalassemia, kamu tak akan mati, tapi kamu pun ada sakit di sini. Okey, kamu tak boleh buat kerja-kerja yang berat. Tetapi kalau kamu kahwin dengan seorang juga ialah pembawa, okey, pembawa thalassemia satu alel, dan kalau anak itu mengambil dua alel tersebut, satu dari ibu, satu dari bapa, ini yang menjadi isu. Tengok ya, penghidap. Okey, penghidap. Maka anak itu lahir mungkin akan terus meninggal. Kalau terus meninggal itu tak apa. Takut lahirkan juga dia tak akan sampai ke akhir balik tau. Maksudnya tetap akan mati ketika umur kecil. Sebab sel darah dia, merah dia memang kurang dan cacat. Tak boleh bawa oksigen. Jadi otak dia pun tak boleh nak kembang dan tak boleh nak bertumbesaran secara sihat. Kalau kamu tengok penerangan pada muka surat 247 ya. Okey. Tengok ya. Apa yang cikgu tadi cakap, ibu membawa satu alel thalassemia. Itu kita panggil thalassemia minor. Dia pembawa. Walaupun dia pembawa, dia masih ada ciri-ciri dia. Tapi ciri-ciri dia tidak mati. Kamu okey lagi. Kamu boleh hidup sampai ke umur 70-80. Tapi kamu hidup, kamu pun sebenarnya terjejas tau. Kamu pucat dan kamu maksudnya kalau dia kat sini dia kata tidak mempunyai tanda-tanda thalassemia ini, cikgu pun kurang setuju sebenarnya. Dia ada tanda tau. Sebab kalau ikut cikgu kat sekolah, kat universiti, cikgu pernah jumpa tau murid yang kawan yang ada thalassemia minor ni. Tapi cikgu akan cari balik untuk mengesahkan sama ada fakta ini tidak mempunyai tanda-tanda thalassemia ini betul ke tidak. Cikgu akan cari semula. Okey. Jadi kenapa anda perlu tahu benda ini? Sebab ketika tahun 2000 dan ke bawah, masa itu kita punya Menteri Kesihatan ialah Chua Soilek ya. Okey. Masa itu ialah Datuk Chua Soilek. TV memang sangat-sangat kerap membuat advertisement untuk thalassemia. Dia siap menyuruh supaya rakyat pergi klinik membuat ujian darah untuk mengesan sama ada kamu ialah pembawa thalassemia. Kenapa? Sebab dia tak nak pasangan ibu bapa, bakal ibu bapa yang masing-masing ialah pembawa thalassemia, okey, melahirkan anak yang mempunyai thalassemia. Sebab anak itu cikgu dah cakap tidak akan hidup lama. Contoh kalau kamu tengok di sini, penghidap thalassemia major, tengok bawah ya, menunjukkan tanda-tanda thalassemia seperti kelihatan letih dan pucat, sesak nafas, serta perubahan pada bentuk tulang muka sejak umur 3 ke 18 bulan. Okey? Jadi kalau anda tengok di sini, program saringan thalassemia bagi mengenal pasti pembawa thalassemia dalam kalangan murid tingkatan 4 telah dilancarkan pada tahun 2016. IT yang dilancarkan oleh kementerian. Tapi satu ketika dulu Malaysia, ketika 2000 dan sebelum itu, memang TV ada advertisement yang menyebut pasal thalassemia untuk kesedaran thalassemia. Dia nak mengelakkan nanti pasangan suami isteri sekali lagi daripada melahirkan anak yang kurang sihat dan cacat dan sakit hati dan sedih. Okey, padahal benda ini sudah boleh dielakkan. Kamu tahu bahawa kamu ada pembawa, isteri pun pembawa. Jadi kenapa kamu masih nak lahirkan anak itu? Okey, masih nak lahirkan anak tersebut. Jadi minor dan major. Minor dia rujuk kepada pembawa, maksud dia orang itu membawa satu alel thalassemia. Okey?
Jeku akan cari balik tidak mempunyai tanda-tanda thalassemia ini. Maksudnya adakah tak pembawa itu tidak mempunyai. Sebab sekali lagi, kalau ikut pengalaman Jeku di universiti, ada seorang itu memang dia pembawa ataupun thalassemia minor lah. Tapi dia ada. Dia ciri-ciri dia. Dia memang dia pucat semua. Kita kena nampak lah. Dia bukan, kenapa Jeku nak sebut thalassemia ni, dia lain daripada anemia, apa panggil itu? Sel sabit Kalau Jeku tak silap saya lah. Ya. Dia lain. Ada dua jenis anemia di sini ya. Jadi yang pertama thalassemia. Thalassemia anemia ini berlaku sebab hemoglobin itu yang abnormal. Bukan sel darah merah. Hemoglobin yang abnormal dan bilangan hemoglobin kurang. Sel darah merah itu bentuk dia sihat, okey. Okey? Dia hanya lebih kecil. Tapi hemoglobin yang abnormal. Bulatkan hemoglobin. Okey? Untuk lagi satu, sabit itu lain cerita. Okey, itu ada sel darah merah itu berbentuk dia tidak sihat. Yang sekarang inilah hemoglobin. Tolong bezakan dia ya, murid-murid. Jadi, kamu perlu juga menerangkan pewarisan thalassemia ini melalui pewarisan Mendel. Okey? Melalui pewarisan Mendel dalam raja skema genetik. Dalam raja genetik. Okey, kita sambung ya. Boleh ke tak murid-murid? Boleh ke tak? Tak apa. Cikgu akan bagi soalan thalassemia yang menggunakan raja skema genetik masa akan datang. Tapi sekarang boleh fahamkan thalassemia? Ya? Dia ibarat macam ni lah murid-murid. Penyakit genetik ini macam ni lah. Jangan disebabkan cinta. Maksudnya kamu dah kahwin. Kamu dua pasangan dah kahwin. Contoh. Disebabkan cinta, kamu melahirkan anak tanpa mengambil kira penyakit genetik yang ada dalam pasangan masing-masing. Sebab sekarang kamu jangan nanti kamu dah terlahir anak yang tidak seperti yang diinginkan, baru kamu nak salahkan Tuhan, kau buat. Maksudnya salahkan Tuhan, salahkan itu, salahkan ini. Padahal kamu dah belajar bio, kamu boleh buat ujian darah saja. Lepas itu ataupun buat ujian genetik yang paling asal, cekkan darah kamu ada penyakit genetik ke tidak. Dia sebenarnya benda ini banyak boleh dielakkan sekarang. Boleh dielakkan ya. Yalah, Cikgu sekali lagi ini bukan pasal agama ya. Cikgu nak bagi tahu sekali lagi, kita boleh buat perancangan. Okey, perancangan saja. Sambung, penentuan jantina pun Cikgu telah sebut sebelum ini. Cikgu pun telah sebut sebelum ini. Jadi kamu pun tahu bahawa penentuan jantina ini jatuhnya kepada sebenarnya tanggungjawab Y di dalam gamet yang dihasilkan oleh bapa. Okey? Itu pun kita dah terangkan panjang lebar. Harap anda boleh faham. Okey, boleh faham. Jadi hari ini perkara yang paling penting hari ini adalah penyakit teratai seks ya. Okey? Sex linked chromosome ya. Sex linked disease lah, sex linked chromosome yang berkaitan dengan macam mana kata ya, mutasi jin pada kromosom seks. Okey? Kromosom seks ya. Ini kita biasa panggil sex linked. Okey, disease ya. Jadi untuk khususnya sekali Kok Siang, jangan fikir ini mesti penyakit dua orang tidur bersama. Bukan. Seks ini rujuk kepada kromosom seks dan biasanya X. Cikgu, kamu ada diskriminasi jantina ke? Tidak. Memang dia jatuh pada X. Maksud dia kalau Y, sebab Y dia lebih pendek, mutasi dia berlaku, dia tak ada tempat dia, tak ada kaitan pun. Jadi dia tak ada kaitan dengan Y. Dia memang dengan X saja. Dan dia sangat-sangat terkenal untuk soalan yang memang ini sekali lagi jatuh pada tanggungjawab perempuan. Ini memang perempuan. Okey, perempuan. Sebabnya apa ya? Macam ni cerita dia. Kalau penentuan jantina adalah jatuh pada lelaki ataupun ayah, tanggungjawab dia sebab dia menghasilkan Y kan. Tapi penyakit seks ini, sex linked disease ini, okey, dia berkait dengan perempuan khususnya yang nampak sihat je. Kenapa dia sihat dia?
Kalau Jeku bagi tahu kamu sekarang, kalau perempuan ya, okey, dia mempunyai kromosom seks XX, tetapi salah satu daripada kromosom seks ini membawa alel buta warna. Contohnya, dia membawa alel buta warna. Dan di sini pula dia normal. Penglihatan normal. Jadi perempuan itu dia akan nampak normal. Dia akan nampak normal, tak ada masalah. Ini memang pembawa yang tidak ada sebarang ciri. Tidak ada sebarang ciri penyakit di bawah terakai seks tu lah. Okey, di bawah sex link tersebut atau kromosom X tersebut. Jadi kalau dia kahwin dengan seorang lelaki yang normal, lelaki yang normal ini pula memang confirm dia normal. Dia tak ada jin yang buta warna langsung. Dia tak ada. Dia memang tak akan bawa alel yang buta warna. Sebab dia sihat. Maksudnya dia confirm normal. X dan Y. Jadi anak yang dilahirkan, kalau anak lelaki khususnya, yang dilahirkan buta warna, itu memang datang daripada ibu. Murid-murid, tengok pada muka surat yang ke 248 ni. Okey, 248 ya. Kerja kamu hari ini memang masa dah sampai, cikgu tahu. Cikgu pun tak sempat nak lukiskan, panggil apa itu? Raja skema genetik. Tapi cikgu nak kamu lukiskan raja skema pewarisan buta warna. Kalau kamu betul-betul nak buat ulang kaji ya. Ini betul-betul penting. Raja skema pewarisan buta warna. Bulatkan sekarang antara siapa? Cikgu nak kamu buat betul-betul sekarang antara siapa? Antara bulatkan lelaki perempuan dulu. Disebabkan sekarang adalah ciri terakai seks. Jadi dia mesti ambil kira lelaki ke perempuan sebab lelaki XY, perempuan ialah XX. Lelaki XY, perempuan ialah XX. Jadi dalam kamu punya genetik memang akan tulis XY dan XX. Dia tak boleh elak daripada itu. Baru kamu tengok gariskan penglihatan normal untuk lelaki, perempuan buta warna. Heterozigot pun boleh tulis lah. Heterozigot. Jadi perempuan itu dia penglihatan normal. Penglihatan normal ya. Jadi mengikutlah hukum Mendel yang pertama, jadi gamet akan menerima separuh daripada alel, okey, yang menentukan trait tersebut, okey, diseparuhkan melalui meiosis. Ayah akan menghasilkan gamet XB dan Y. XB, maksudnya XB besar ini ialah normal. Untuk ibu pula, melalui proses meiosis akan menghasilkan XB besar dan XB kecil. Jadi kalau kamu buat ikut dia punya persenyawaan, cikgu nak kamu, okey, bulatkan lelaki dulu. Ini penting, lelaki. Bulatkan lelaki. Jadi, ya, kita dah tahu penentuan jantina, separuh chance dapat lelaki, separuh chance dapat perempuan, bagus. Jadi, anak lelaki itu yang dihasilkan, ada berapa peratus akan mendapat buta warna? Murid tak jawab soalan cikgu sekarang. Anak lelaki yang dihasilkan, berapa peratus akan dapat buta warna? Cikgu bagi orang pilihan lah. Cikgu, saya tahu. 25%. Cikgu, bukan 50 ke? Kamu akan pilih A ke B? Lelaki yang akan jadi buta warna. Anak lelaki yang akan jadi buta warna itu 25% ke 50%, murid? Kamu akan pilih A ke B? Siapa-siapa yang nak bantu? Noni? B, thank you. Yising pun cakap B. Noni? B, bagus. Jadi, kalau lelaki, kita akan tengok lelaki je. Kita akan guna jumlah dia sekarang di sini ialah 2. Maksudnya 1/2 darab 100. Hati-hati dengan soalan ni. Kalau soalan dia tanya, mendapat anak yang buta warna. Anak dia tak nyatakan lelaki perempuan baru 1/4. Kalau lelaki 1/2. Malahan perempuan, anak perempuan dia, kalau kamu tengok anak perempuan di sini,
semua akan ada penglihatan yang normal, tak ada masalah pun. Jadi, memang betul, kalau penyakit yang berkait dengan ciri terakai seks, okey, ataupun berkait dengan kromosom X khususnya, kromosom X, memang dia lebih kena pada lelaki berbanding dengan perempuan disebabkan lelaki itu dia perlukan satu alel pun akan menonjol penyakit tersebut. Perlu satu alel je sebab Y tak ada bahagian tersebut. Satu pun akan menonjol penyakit tersebut. Jadi, kalau kamu tengok pada sebelah kanan tu contoh plate ujian isyahara itu, kalau kamu boleh baca tulisan 36 itu baguslah. Kenapa ya buta warna ini menjadi satu cabaran ya? Murid-murid, kalau kamu memang fikirkan masa depan ya, kamu ada masa depan dan ada cita-cita yang besar, kamu nak jadi pilot, doktor, engineer ke, dan juga banyak lagi kerja. Cikgu lupa dah. Semua kerja itu memang ada satu kolom dia akan tulis buta warna, ya ke tidak. Kalau kamu tidak, memang tak akan diterima. Kalau buta warna, tidak diterima. Termasuklah kamu pergi ambil ujian kereta pun. Buta warna kamu akan didiskriminasi sikit lah. Susah nak dapat sikit. Sebab jalan, takut kamu tengok isyarat lampu itu salah. Buta warna biasanya dia melibatkan warna hijau dan merah. Susah nak bezakan dua itu. Memang. Jadi, kalaulah kamu fikir untuk masa depan anak kamu, khususnya generasi akan datang, dan kamu lelaki yang normal contohnya, kamu buat genetic test untuk perempuan yang kamu kahwin, kamu tahu dia adalah pembawa untuk buta warna. Sebenarnya benda ini kamu boleh trace back, tengok balik dia punya datuk ke, nenek ke, ataupun ibu ke, ayah mertua perempuan tersebut. Kamu dia tengok. Kalau adalah seorang itu buta warna, kamu dah boleh agak dah sebenarnya. Okey? Dah boleh agak. Sudah boleh agak. Jadi, kalau kamu lahirkan anak yang buta warna, sebenarnya kamu perlu fikir, itu adalah tanggungjawab kamu sekarang. Kenapa kamu buat macam tu? Okey? Sebenarnya kenapa kamu nak menganiayai anak kamu? Okey? Jadi benda ini pentingnya anda tahu, bukannya Cikgu nak kata, kalau macam Cikgu, saya tak nak lahirkan anak lah. Bukan ya. Cikgu nak bagi tahu kamu sekarang, zaman dah lain tau. Kita ada gene therapy ya. Gene therapy. Tapi kamu berani ke tak berani saja. Maksudnya zigot itu biar dia ubahkan gene yang buta warna jadi gene yang sihat semula. Normal penglihatan. Tapi itu masa akan datang. Tapi sekarang Cikgu nak bagi tahu kamu, tanggungjawab adalah pada kamu. Penyakit genetik ini bukan lagi satu mitos ya. Kamu sudah boleh meramalkan apa yang kamu akan hasilkan ataupun lahirkan. Dan kalau kamu tahu akan berlaku benda itu, kenapa kamu tak elakkan? Okay, kenapa tak elakkan? Itu je dia. Soalan, siapa ada soalan? Sebenarnya Cikgu nak habiskan semua termasuk pedigree ya. Tapi hari ini kerja kamu adalah buatkan raja skema genetik untuk bapa yang penglihatan normal dengan ibu yang pembawa buta warna. Kalau kamu ada masa lebih, buat sekali untuk yang hemofilia juga. Hemofilia rujuk kepada penyakit di mana pendarahan tidak akan berhenti ya. Dia akan berlaku dan tidak akan berhenti ya. Disebabkan kekurangan sejenis protein di situ. Tapi itu nanti. Cikgu masa akan datang ke terang semula. Cikgu akan mula juga dengan raja skema genetik untuk pewarisan buta warna dulu. Siapa ada soalan? K-Chen? Boleh ikut K-Chen? Siti Nadia, boleh faham? Boleh faham semua? Winnie? Okay, kalau tak ada, itu saja untuk hari ini. Cikgu akan nanti sharekan record itu dan jangan lupa isikan kehadirannya. Selepas Cikgu sharekan YouTube itu, sabar dulu. Okay, jadi itu saja. Anda boleh pergi rehat dan masuk kelas untuk pukul 11 nantilah. Terima kasih semua ya. Sabar-sabar dulu. Sila bukakan kamera. Wenhan, buka kamera Wenhan. I love you. Okay, yang lain, Siti Nadia, Nakiato, Alia, Jonathan, Fatin, Shihui, Nadia Farisha juga, asyik dia saja. Buan Raj, Fatin No Atira, Noning, Simi, buka kamera dalam 3. Nakiato Alin, Siti Nadia, buka kamera, Shihui, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Okey.
Terima kasih semua ya. Kita akan jumpa minggu depan. Okey? Itu saja. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Bye. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu nak stop record dulu ke tak? Kamu nak bincangkan apa dengan saya? Bincang sikit bentar lah.